Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya ialah Muhammad Iqbal bin Rahmat. Saya merupakan seorang guru dan juga merupakan penyelaras program PPDA di SJKC Merlimau. Oleh itu, tajuk perkongsian amalan terbaik yang akan saya sampaikan ialah meningkatkan pengetahuan dan kesedaran murid sekolah rendah tentang PPDA melalui di Limau TV. Okey, jadi abstrak untuk perkongsian amalan terbaik saya ialah kesediaan murid sekolah rendah dalam memahami pendidikan pencegahan dadah ataupun PPDA ditentukan oleh banyak faktor, termasuklah mental, emosi dan pengetahuan. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesedaran murid sekolah rendah tentang penyalahgunaan dadah melalui di Limau TV. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kualitatif iaitu soal selidik, pemerhatian dan temu bual yang dianalisis secara deskriptif dan naratif. Hasil daftar kajian ini menunjukkan bahawa di Limau TV mendapat sambutan daripada murid-murid dan sekaligus meningkatkan pengetahuan dan kesedaran mereka akan bahaya dadah. Kesimpulannya, implikasi daripada kajian ini berjaya menambah amalan baik saya dalam menjadikan program PPDA satu program yang menarik di sekolah. Jadi pengenalannya ialah kajian ini dilaksanakan di SJKC Merlimau. Sekolah ini terletak di kawasan luar bandar. Latar belakang murid yang terlibat dalam kajian ini pula, saya pilih murid tahap 2. Dan murid di tahap 2 di sekolah ini tidak mengetahui dengan sepenuhnya bahaya penyalahgunaan dadah seperti rokok, inhalan, vape dan sebagainya. Okay, terdapat juga keluarga murid yang menggunakan bahan terlarang yang paling mudah iaitu rokok dan vape. Tetapi malangnya mereka tidak tahu akan kesan buruk kerana mereka tidak didedahkan tentang penyalahgunaan dadah dengan sebaiknya. Jadi murid yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 10 orang. Jadi penyataan masalah untuk amalan terbaik saya ialah sebelum kajian ini dijalankan sebagai penyelaras PPDA, saya telah menjalankan pelbagai program PPDA seperti pertandingan poster, pertandingan mewarna dan sebagainya lagi. Salah satunya juga 5 minit PPDA dijalankan sewaktu perhimpunan. Tetapi saban tahun kita dapati keberkesanan program itu tidak tercapai, di mana apabila kita tanya murid tentang PPDA, kebanyakan murid akan berkata, saya tidak faham apa itu dadah, saya tidak faham kerana ikrar PPDA dalam bahasa Melayu dan pelbagai lagi alasan. Jadi disebabkan itu, saya cuba melaksanakan amalan baik untuk menjadikan PPDA lebih berkesan dengan melaksanakan satu program baharu iaitu di Limau TV. Okay, objektif penulisan amalan terbaik saya ini yang pertama meningkatkan pengetahuan dan kesedaran murid sekolah rendah tentang penyalahgunaan dadah ataupun darveh melalui di Limau TV. Okay, yang kedua, menambah baik peranan saya dalam pengurusan PPDA sekolah. Okay, kumpulan sasaran yang telah saya terangkan sebelum ini, kumpulan sasaran kajian ini adalah seramai 10 orang murid di kelas 5 kuning yang terdiri daripada 5 orang murid lelaki dan 5 orang murid perempuan. Kaedah kajian ataupun teori yang telah saya gunakan ialah menggunakan kaedah model Chemist dan McTaggart, melibatkan 4 kitaran. Yang pertama, tinjauan awal, merancang tindakan, melaksana tindakan dan akhir sekali mereflect. Jadi ini ialah kaedah kajian yang telah saya laksanakan. Yang pertama, dengan melakukan tinjauan awal. Dan dalam tinjauan awal itu saya melakukan pemerhatian dan juga soal selidik. Okey, seterusnya kaedah yang kedua ialah merancang tindakan dengan merancang pembangunan program di Limau TV, di mana pada peringkat ini konten-konten ditulis dan dirancang supaya dapat menghasilkan satu produk di Limau TV yang baiklah. Okay, kemudian yang ketiga, seterusnya yang ketiga melaksanakan proses penghasilan di Limau TV dan disebar luas melalui pelbagai medium. Dan kaedah yang keempat yang terakhir, soal selidik dan temu bual bersama kumpulan sasaran untuk dijadikan sebagai refleksi kajian. Okay, apa itu di Limau TV? Di Limau TV diringkaskan kepada 4 bahagian. Yang pertama, D itu mewakili dadah. Okay, salah satu
elemen penting dalam darvih. Darvih itu ialah dadah, alkohol, rokok, vape, inhalant dan juga HIV. Manakala limau pula diambil daripada perkataan melimau yang bermaksud sebahagian nama sekolah SJKC Melimau. Okay, yang ketiga, TV pula ialah satu medium penyampaian tentang darvih seperti TV PSS sekolah. Dan yang keempat, penyampaian maklumat PPDA yang lebih berkesan seperti televisyen yang akan saya terangkan selepas ini dengan lebih mendalam. Okey, bagaimanakah Dilimau TV ini dilaksanakan? Okey, yang pertama, Dilimau TV adalah satu program PPDA yang mengambil inspirasi daripada program TV PSS, di mana setiap sekolah sekarang perlu menggerakkan TV PSS ya. Okey, kemudian murid yang terlibat juga perlu menghasilkan dan sekaligus dapat membentuk kemenjadian murid. Okey, kemudian Dilimau TV juga merupakan salah satu program STEM di sekolah, di mana murid akan terlibat dan dapat belajar pelbagai kaedah bagaimana menghasilkan bahan multimedia yang berkualiti dan sekaligus dapat membentuk mereka dan menyerapkan elemen ABC kepada murid-murid. Okey, seterusnya ini ialah antara video-video yang dihasilkan di dalam projek Dilimau TV. Kami bahagikan kepada 5 saja video, iaitu yang pertama, dadah musuh negara. Yang kedua, bahaya pengambilan alkohol. Yang ketiga, jangan merokok. Yang keempat, padah mengambil inhalant. Dan yang kelima, jangan hisap vape. Okay, jadi saya akan terangkan secara ringkas satu demi satu video yang telah dihasilkan. Yang pertama tentang dadah. Okay, jadi video yang pertama tentang dadah ni ialah menerangkan tentang secara ringkas apa itu dadah, kesan pengambilan dadah dan juga undang-undang yang akan dikenakan sekiranya mengedar ataupun mengambil dadah. Okay, video yang kedua pula menerangkan tentang bahaya pengambilan alkohol yang berlebihan. Jadi setiap video disampaikan ni sebenarnya sangat menarik jika tuan-tuan dan perempuan nanti dapat tonton, sebab setiap video dihasilkan adalah dalam bentuk berita. Okay, video yang ketiga ialah jangan merokok. Okay, video ini menekankan tentang bahayanya kandungan yang terdapat di dalam rokok. Dan video yang keempat ialah padah mengambil inhalant. Inhalant ni juga sangat bahaya sebenarnya. Dia tidak sama dengan vape ya. Okay, kemudian yang keempat, jangan hisap vape, video yang paling popular dan murid-murid di sekolah saya sangat suka menonton video yang ini. Dan juga vape ini sangat dekat dengan murid sekolah rendah dan ini amat merisaukan. Okey, jadi seterusnya kita ke kaedah pelaksanaan dan juga penyebaran Dilimau TV ni. Yang pertama, pada Jun 2023 kami menjalankan sesi uji bakat dan juga pembinaan konten untuk video Dilimau TV. Kemudian pada bulan Julai 2023, kami memulakan proses sesi rakaman dan juga suntingan video. Pada bulan Ogos juga, kami dah mulakan pelancaran salah satu video Dilimau TV di sekolah dahulu. Kemudian pada bulan September pula, kami akan rancang untuk menyebar luas lagi Dilimau TV ke pelbagai lagi platform. Okey, ini ialah QR code untuk tuan-tuan dan puan-puan mengimbas dan lihat video-video yang telah kami hasilkan. Ini pula ialah kos kajian yang telah digunakan. Okay, sebahagian daripada kos menggunakan peralatan milik guru. Milik guru tu ialah saya punya peralatan. Dan kos yang dikeluarkan hanyalah untuk perisian dan peralatan sampingan yang lain sahaja. Okay, dan refleksi untuk projek Dilimau TV ini ialah kebanyakan warga sekolah sangat berasa sangat teruja dan kagum kerana bahan media ini dapat meningkatkan pengetahuan murid tentang program PPDA dengan berkesan berbanding program-program sebelum ini. Okay, ini pula ialah dapatan kajian. Saya ambil 3 sahaja murid daripada 10 orang. Rata-ratanya murid suka dan mendapati projek Dilimau TV ini amat berkesan. Okey, dan rumusan daripada Dilimau TV ini ialah memberikan impak yang sangat besar bukan sahaja kepada diri saya sendiri, malah kepada warga sekolah. Dan ini pula ialah rujukan yang telah saya gunakan untuk menghasilkan perkongsian amalan terbaik. Okay, jadi sekian, terima kasih untuk perkongsian amalan terbaik daripada saya. Semoga perkongsian saya ini memberi manfaat dan juga meningkatkan pengurusan HAM terutamanya ya. Okay, jadi sekian, terima kasih.